الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في نعمه ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Jadi alhamdulillah boleh sama-sama sembahyang maghrib berjemaah. Jadi kitab tauhid, kitab Imam Tahawi, akidah Tahawiyah. Jadi tauhid ini benda wajib. Jadi setiap masa perlu dalam keadaan tauhid. Jadi dengan tauhid hak benar, hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi kunci syurga pun tauhid juga. Jadi hidup di dunia pun kalau nak bahagia pun kena atas tauhid. Jadi qala musannif rahimahullah taala nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wal mi'raju haqqun. Mi'raj itu naiknya Nabi ke langit adalah benar, mana betul-betul berlaku. Wa qad usriya bin nabiy wa urija bi syakhsihi fil yaqadhati ila as-sama'. Sesungguhnya Nabi itu diisrakan dan juga dimi'rajkan. Isra' daripada Mekah Masjidil Haram kepada Palestin, Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan ke langit adalah benar. Adapun Isra' memang sabit dalam Quran jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi itu satu ayat Isra'. Dan Mi'raj pun adalah benar, sabit dalam hadis. Thumma ila haitsu syaa Allahu minal ula. Jadi naik Nabi itu kepada langit sehingganya sampai kepada apa yang Allah kehendaki daripada setinggi-tingginya. Jadi musannif tak sebut pun sampai ke mana. Jadi memadai dengan yakin dengan Isra' Mi'raj ni, memadai lagu tu ya. Yakin berlaku sungguh Isra' dan Mi'raj pun berlaku sungguh. Sehingga ke mana tu musannif tak ayat. Jadi memadai untuk orang awam yakin lagu tu. Jadi apa berlaku di Isra' Mi'raj? Dia kata wa akramahullahu bima syaa, dan Allah mempermuliakan Nabi dengan apa yang dia kehendaki. Dan wa auha ilaihi ma auha, dan Allah juga wahyukan kepada Nabi apa yang dia kehendak wahyukan. Jadi musannif amai dengan jalan umum gitu. Jadi memadai untuk orang awam lagu tu. Jadi pentingnya orang awam, dia kata ma kadzabal fuadu ma ra'a, ialah membenarkan dengan hati apa yang Nabi lihat. Jadi walaupun dengan umum gitu memadai untuk orang awam. Jadi sepatutnya dengan tauhid ini umat Islam
boleh bersatu atas jalan tauhid. Jadi yang kita tauhid atas dasar orang awam ni umum lagu tu. Jadi sepatutnya boleh bersatu, tidak pecah belah. Jadi kalau nak pergi dalil lagi tu, orang alim-alim pergi dalil lagi. Jadi dia nak bahas-bahas sama-sama dia. Jadi berlaku perselisihan selisih pendapat tu sesama dia. Jadi kalau kita nak pilih pun boleh pilih huk mana huk kita, huk mana huk atas ramai orang mukmin. Pilih. Jadi kalau kiranya sepatutnya bersatu orang mukmin, orang Islam ni boleh bersatu dengan tauhid. Jadi huk berselisih tu kalangan ulama yang masuk dalam kadang-kadang jadi balas sama-sama orang awam sebab ditarik oleh orang-orang huk pandai-pandai. Ditarik pas kita pun jadi tarik. Jadi kita pilih sependapat habis pendapat orang lain tak betul berlaku. Jadi kalau kiranya kalau pergi pada umum kita boleh bersatu. Jadi berapa kali Isra' dan Mi'raj tu musannaf tak royak. Jadi huk mesti kita peginya memang berlaku Isra' Mi'raj. Sekali ke dua kali tu. Lepas tu tak penting untuk kita walaupun berselisih pendapat di kalangan ulama, ada kata sekali, ada kata dua kali. Jadi huk pentingnya sekali ke dua kali tu huk pentingnya memang berlaku sungguh dengan tubuh badan. Jadi kalau kata dua kali, mungkin kali ada sekali dengan roh, ada sekali dengan badan. Itu kalau kita kata dua kali, pendapat tu kata dua kali. Jadi kalau kita pergi dengan sekali itu maknanya berlaku betul dengan dia kata urija bi syakhsihi, berlaku dengan jasad dia, dengan jasad Nabi. Lagi pula berlaku tu pula dalam keadaan sedar, maknanya bukan dalam mimpi. Jadi kalau kata naik tu dengan ruh ataupun naik tu dengan mimpi, automatik orang kafir musyrik tak panggil tidak memperolokkan Nabi. Tapi dengan orang kafir Quraisy memperejekkan Nabi itu dengan sebab bagi dianya tak boleh. Jadi Isra' dan Mi'raj ni termasuk dalam mukjizat Nabi. Jadi benda-benda huk Nabi lihat dalam tu kita tak panggil dalam tauhid ini tak perlu dalil-dalil memadai, sungguh memang ada sungguh huk Nabi lihat dalam tu kita tak boleh nak nafikan. Dan Allah mempermuliakan Nabi pada malam itu dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Fasallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Wal haudu alladhi akramahu Allah Ta'ala bihi ghiyasan li ummati haqqun. Dan juga wajib i'tiqad bahawa haudu maknanya qala yang disediakan untuk Nabi kita, yang mana Allah mempermuliakan Nabi salah satunya dengan disediakan ada qala. Qala ni pula tujuan dia untuk mempermuliakan Nabi, untuk menolong umat-umat dia. Adalah benar berlaku, benar ada sungguh qala ni. Jadi memadai setakat tu kita orang awam. Mana duduk haudu ni tak ambil kira, walaupun orang alim tu berselisih pendapat, ada kata sebelum titian Sirat, ada kata selepas, ada kata dalam syurga, ada kata pada mahsyar. Jadi hak tu tidak ambil memadai. Orang kita orang awam ni yakin ada sungguh, duduk mana tu tak ambil kira kita. Lepas tu mari mana air dalam tu. Jadi kalau ikut orang alim dia bahas belakang. Ada kata mari daripada syurga, mari daripada Al-Kautsar. Jadi haudu dengan Al-Kautsar bagi setengah
pendapat ulama dia membeza-bezakan haudu tu telaga ni lain, al-kautsar tu lain. Al-kautsar tu di syurga, al-haudu ni di padang mahsyar. Jadi siapa-siapa minum tak akan dahaga selamanya. Jadi sebab tu dia kata menolong bagi umat dia di padang mahsyar. Jadi siapa-siapa boleh minum dari tu pun tak ayat juga memadai dengan umum lagu ni. Ada kata haudu ni bukan setakat Nabi kita je ada qala ni, bahkan semua Nabi ada qala masing-masing untuk umat dia. Jadi kita tak perlu dalil-dalil gitu, sekadar yakin Nabi kita ada qala dia tersendiri untuk umat dia. Wasyafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbari. Dan syafa'ah pertolongan daripada Nabi kita untuk, ada kata untuk umat dia ataupun untuk semua makhluk, adalah benar, ada sungguh semati. Syafa'ah ni untuk Nabi kita saja, bukan untuk Nabi-Nabi lain. Dan syafa'ah ni lah kita duk baca doa dalam selepas azan tu. Jadi selepas azan ada doa tu. Apa dia lah, nak sebut saya tak ingat. Dia kalau selepas azan tu automatik tu baik mula lah. Nak sebut gini tak ingat. Jadi tak ingat, tak nampak. Jadi kita dalam selepas azan ada syafa'ah. Jadi syafa'ah itulah yang dikatakan untuk Nabi kita. Ada kata syafa'ah ni kita sebut selepas azan juga, kira ni Mahmudah, tak ingat, Maqam Mahmudah. Jadi Maqam Mahmudah itulah syafa'ah. Ada kata Maqam Mahmudah tu tempat-tempat tertinggi dalam syurga. Jadi hak tu tak penting tu lah. Jadi hak pentingnya syafa'ah tu memang ada sungguh untuk khas untuk Nabi kita je. Ada kata pula syafa'ah ni adalah yang mana setiap Nabi itu ada doa mustajab berlaku. Tetapi doa mustajab Nabi-Nabi lain semua telah digunakan di dunia. Adapun Nabi kita dia sifat doa mustajab dia tu untuk di akhirat. Jadi bila dia guna doa tu ketika mana perhimpunan di padang mahsyar. Jadi perhimpunan tu lama dia tak penting juga, kita pun tak ingat. Jadi lamanya perhimpunan tu sehingga ke semua makhluk ni rasa susah. Jadi huk jahat pun memang susah, huk baik pun rasa susah juga. Jadi dalam keadaan susah tu makhluk ni pergi jumpa dengan Nabi-Nabi lain. Ada kata Nabi Adam, ada kata Nabi Nuh dulu. Jadi pergi jumpa dengan Nabi, seorang Nabi tu kata tak boleh, dia tak mampu, dia ada kesalahan dia. Pergi jumpa dengan Nabi lain pula. Nabi lain pun gitu juga, kata aku tak mampu, aku ada kesalahan. Pergi jumpa dengan, dia suruh pergi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun mengaku juga tak mampu, suruh pergi jumpa dengan Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tu dikatakan Ruhullah. Jadi dia pun mengaku juga tak mampu juga. Akhirnya dia suruh pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika itulah Nabi Muhammad guna asy-syafa'ah ni, doa mustajab, untuk disegerakan hisab. Sebabnya susah di sana, huk jahat pun minta segerakan hisab, bagi dia susah sangat, baik masuk neraka terus gini. Huk mukmin pun, huk ahli syurga pun gitu juga, dia rasa susah, minta segerakan masuk syurga.
Jadi ketika itulah Nabi kita guna doa mustajab ni, minta Allah segerakan hisab. Jadi asy-syafa'ah ni memang ada sungguh. Seterusnya wal mitsaqu allazi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun, dan perjanjian yang disebut dalam Al-Quran tu alastu bi rabbikum tu qalu bala. Jadi perjanjian ni betul-betul berlaku sungguh antara Allah dengan makhluk dia. Jadi memadai kita sekadar tu juga, walaupun perbahasan ulama tu dalil-dalil mana letak perjanjian ni. Adakah alam ruh sana, adakah dalam perut masing-masing ketika duduk dalam perut tu, adakah sebelum lahir, adakah. Jadi pendapat ulama tu banyak. Memadai kita ni orang awam yakin mitsaq ni perjanjian yang berlaku alastu bi rabbikum tu pertanyaan Allah Ta'ala kepada makhluk. Jadi pertanyaan itu dan janji kita pun kita berlaku sungguh-sungguh. Tak kira pendapat ulama berbeza tu. Jadi sepatutnya kita ni boleh bersatu. Jadi ada kata antara ramai-ramai tu Nabi Muhammad ketua. Jadi ada kata mitsaq ni berlaku sore-sore. Ada kata mitsaq ni berlaku ramai-ramai. Jadi satu suara. Jadi tak kira. Yakin mestinya kita iktikad bahawa mitsaq ni berlaku sungguh-sungguh. Wa qad alima Allah Ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannah wa adada man yadkhulun nar. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui, mana dalam ilmu Allah Ta'ala pada azali lagi, Allah Ta'ala tahu bilangan orang-orang yang masuk syurga dan juga wa'adada man yadkhulun nar, dan juga bilangnya orang-orang yang masuk neraka. Jadi tahu Allah Ta'ala tu bukan tahu dengan jalan sama-sama, bahkan tahu dia tu dikata jumlatan wahidatan. Tahu Allah Ta'ala tu dengan jalan, dengan bilangnya yang tepat. Fala yuzadu fi dhalikal adad wala yunqasu minhu. Jadi bilangnya tu Allah Ta'ala tahu secara tepat, tak kurang seorang pun dan tak lebih seorang pun. Siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Jadi tahu Allah Ta'ala dengan bilangnya itu bahkan lebih daripada itu lagi, lebih teliti lagi. Allah Ta'ala tahu wa kadzalika af'alahum fima 'alima minhum an yaf'aluhu. Bukan setakat bilangnya, bahkan Allah tahu perbuatan makhluk dia masing-masing. Berada dalam ilmu Allah Ta'ala pada azali lagi. Allah Ta'ala tahu perbuatan mereka makhluk ni, apa yang akan mereka tu perbuat. Jadi semua tu sebelum ni ada sebut dah pasal ni, cuma dia ulang balik. Jadi kalau kira agak bagi setengah orang ataupun sahabat sendiri, dia kata kalau lagu tu lah kita tak perlu buat apa satu, sebab semua tu dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap berlaku dah. Jadi kalaulah kita kata kita tak boleh buat pun, tak boleh mari ke masjid pun, jadi kalau kita kata nak duduk saja pun, jadi dikata wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang ni dipermudahkan, dibukakan jalan kepada apa yang dia dijadikan. Kalau dijadikan seseorang itu ahli neraka, otomatik dibukakan jalan untuk siapa ke sana.
Jadi begitu juga kalau seorang itu ditetapkan sebagai ahli syurga, jalan-jalan untuk ke syurga itu akan dibuka ke. Jadi walaupun kita kata tak semari pun, tapi kalau dah Allah tetap dah kita ahli syurga, insya-Allah. Jadi otomatik Allah akan buka jalan untuk buat perbuatan-perbuatan ahli syurga. Walaupun begitu, dia kata wal a'malu bil khawatim. Dan amalan itu diambil kira di akhir hidup. Diambil kira. Jadi amalan semasa dalam hidup lagi ni, walaupun jahat-jahat setara mana pun, tapi kalau akhir dia tu molek, jadi akhir itulah yang diambil kira, yang ada nilai. Jadi kalau baik pun, tapi kalau akhir dia tu tak molek, jadi akhir itulah yang diambil kira. Jadi baik-baik itu akan terhapus. والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. Dan orang yang berbahagia ni adalah orang yang memang ditetapkan dia itu bahagia pada qada illah, ketentuan Allah pada azali lagi. Begitu juga dengan orang yang celaka, memang dah ketetapan Allah Ta'ala pada azali lagi. Jadi orang yang berbahagia ni adalah orang yang tadi akhir amalan dia adalah husnul khatimah. Wasyaqi itu mana su'ul khatimah. Jadi sebab itulah kita diminta suruh baca doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Jadi kalau orang sekeliling kita pun gitu juga, kalau kita tengok dia tu, jadi perangai orang mari masjid, kalau nampak orang tak mari masjid, dia katalah dia. Jadi tak boleh nak kata. Akhir dia tu jangan ambil kira. Dan kebaikan dia tu jangan ambil kira ketika nak mati tu. Apa panggil husnul khatimah tu. Lepas tu dia ambil kira. Jadi orang sekeliling kita tak boleh nak mengata. Kalau orang buat tak molek, bukan hijau kita nak kata, hijau kita ni pergi dakwah. Jadi kita pun hok mari masjid pun tak boleh nak hagah-hagah, sebabnya akhir diambil kira tu di akhir. Jadi kalau na'udzubillah, kalau mari masjid tapi akhir-akhir tu tak molek. Jadi pendek kata tak boleh nak ngata ke orang sekeliling. Habis-habis pergi dakwah dia. Wa aslul qadari sirullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Jadi musannif karya kita dia ni seolah-olah dia tu duk kecek. Jadi asal bagi qadar ni, beza qada dan qadar ni, yang mana kita duk ulai rukun iman dan ni tu akhir sekali percaya dengan qada dan qadar. Ada kata benda sama, dua perkataan itu semakna. Ada kata dua perkataan dua makna lain-lain, tapi kesimpulannya dua-dua tu huraya dia kesimpulan sama. Gapo dia qada tu maksud dia ketentuan Allah Ta'ala pada makhluk ni berlaku pada azali. Qadar ni pula maksud dia apa yang berlaku pada hari ni betul sama semati seperti apa yang ditetap Allah Ta'ala pada azali.
Jadi tak lari. Jadi qada tu maksud dia pada azali ni, ketetapan qadar ni apa yang berlaku hari ni. Jadi mana kita percaya kepada ketetapan dan kita percaya kepada ketentuan, maknanya berlaku tak lari. Dari segi masa pun tak lari, berapa saat-saat tu tak lari, dan dari segi sifat dia tu tak lari. Mana secara detail tu pada azali begitulah berlaku secara detail pada lah ni. Jadi tak lari. Jadi wa aslul qadari, dan asal bagi qadar tu merupakan rahsia Allah Ta'ala pada makhluk. Tidak didedahkan kepada siapa-siapa, termasuk dikata malakun muqarrabun, malaikat yang hampir pun tak tahu, dan Nabi Rasul pun tak tahu juga. Jadi tak ada orang tahu apa yang Allah tetapkan, ataupun tak ada orang tahu pada qada yang berlaku pada azali. Jadi kalau kita kecek tadi pasal akhir husnul khatim tu, mana akhir kehidupan tu baik ke jahat pun, benda tak ada orang boleh tahu. Jadi ilmu ghaib ni tak ada orang boleh tahu, termasuk Nabi dan Rasul, kecuali dikecualikan apa yang Allah bagi tahu. Mana Rasul tu, Rasul boleh tahu benda ghaib tu sebab Allah bagi tahu. Pada asalnya memang tak tahu. Jadi Nabi, kalau kita baca Quran agak, macam kita kata kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, yang mana jadi dalam kisah tu seolah-olah dia tu boleh tahu apa yang akan berlaku depan. Contohnya macam budak tu bila besar akan jadi jahat. Jadi benda ghaib dia boleh tahu pun sebab Allah Ta'ala bagi tahu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, dia boleh tahu benda ghaib, benda-benda yang Allah Ta'ala bagi tahu, sehingga ke ulama-ulama boleh hipung kitab pasal ulama hipung benda-benda ghaib yang Nabi Muhammad tahu. Ada kitab khusus dia. Jadi bukan kata Nabi Muhammad tahu pada gitu macam asal dak, tapi boleh tahu dia tu dengan sebab Allah Ta'ala bagi tahu. Banyak sangat, cuma dia mari contoh je, iaitu Nabi Muhammad boleh tahu ahli syurga. Contohnya 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Jadi Nabi Muhammad boleh sebut sore-sore. Jadi kalau kira tu benda ghaib, syurga pun benda ghaib, bahkan ahli-ahli dia tu pun benda ghaib. Nabi Muhammad boleh tahu tu dengan sebab Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi tak salah kalau kita kata Nabi Muhammad tu boleh tahu benda-benda ghaib, tak salah. Sebabnya ada dalam kita kata dalam syair-syair ataupun panggil selawat-selawat yang mana mengatakan Nabi Muhammad tu tahu benda ghaib. Jadi seolah-olah kalau kita pandai sekali kita kata Nabi Muhammad tu ambil sifat Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah orang yang buat syair tu jadi syirik, sebabnya mengatakan Nabi Muhammad tu tahu benda ghaib. Sebab kalau kita ngaji akidah ni, dia kata benda ghaib itu sirullah Ta'ala, rahsia Allah Ta'ala, tidak zahir kepada malaikat dan tidak zahir kepada Nabi. Tiba-tiba dalam syair itu, dalam selawat ada sebut kata Nabi Muhammad tu tahu benda ghaib. Jadi tidak menjadi syirik pengarah itu, sebabnya memang ada benda sungguh Nabi Muhammad tahu. Tapi tahu dia tu panggil tahu berkait, tahu apa yang Allah Ta'ala buka. Beza Allah Ta'ala tahu tu mutlak.
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان والحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. Dikata mendalami ataupun cuba untuk usaha untuk mendalami perbahasan, usaha untuk cari ilmu-ilmu ghaib ni membawa kepada kebinasaan, boleh menjerumus kepada kerugian, tangga menuju kepada melampaui batas. Jadi kalau cuba juga nak pergi tak boleh membawa kepada kebinasaan. Nabi boleh tahu sebab Allah Ta'ala buka, jadi kita ni tak ada sebab dah nak pergi cari. Kalau pergi cari juga boleh binasa. Jadi dikata kena jauhi sungguh sengati, berhati-hati, bukan setakat nak cari dengan usaha zahir, bahkan nak memikirkan pun dilarang. Nak memikir, nak saja duk fikir-fikir benda ghaib tu dilarang, kena jauhi sungguh sengati. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anami, sesungguhnya Allah Ta'ala tu menyembunyikan ilmu qadari, benda-benda ghaib ni akan berlaku, akan datang tu Allah Ta'ala sembunyikan daripada makhluk dia. Dan Allah Ta'ala juga wanahahum an maramihi, larang daripada nak mencari, nak mendalami. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah Ta'ala ni tak patutlah ditanya tentang apa yang dia nak buat, bahkan makhluklah yang sepatutnya ditanya. Jadi Allah Ta'ala perbuatan dia tu kita tak patut tanya. Kalau cuba juga nak tanya, waktu tu panggil, dia kata faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukmal kitab. Jadi dia lari dah dalam Quran, jangan tanya. Jadi kalau kita tanya juga, maknanya kita ni nak lawan hukum ada dalam Quran. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Lawan apa yang hukum ada dalam Quran tu termasuk dalam perbuatan orang-orang yang kafir. Jadi ini termasuk dalam bicara qada dan qadar. Benda Allah Ta'ala tetap pada azali dan benda memang berlaku pada akhirat, pada hari ini. Jadi benda termasuk dalam itulah percaya rukun iman kena. Tak ada nak habis. Jadi sekadar lagu tu kita percaya ilmu qada dan qadar ni tak ada orang boleh tahu. Wajib atas kita kena jauhi daripada nak mendalami. Dia kata fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Jadi awliya'illah, wali-wali Allah pun, hati mereka yang percaya pun kadang inilah yang panggil memadai. Mana pun tak boleh nak mendalami, tak boleh nak cuba masuk, nak cuba cari ilmu-ilmu ghaib. Dan darjat inilah memadai dengan apa yang dia wayak ni. Jangan mendalami, yakin qada dan qadar ni rahsia Allah Ta'ala. Jadi sekadar inilah dia kata wahia darajatul rasikhin fil ilmi. Inilah dia kata darjat orang-orang yang mendalam ilmu mereka. Jadi orang-orang yang alim pun memang tak masuk, tak bicara, tak cuba cari ilmu-ilmu ghaib. Jadi wallahu a'lam sekata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana shifaa'an wa imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.